Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bis Malaysia Isnin 14 Oktober 2024, saya Faiz Syairah Nizam. Selain kami bersiaran menerusi saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka membentangkan belanjawan 2025 iaitu belanjawan ketiga di bawah Kerajaan Perpaduan pada Jumaat ini di Dewan Rakyat. Pastinya semua pihak menantikan apakah manfaat yang akan diterima kumpulan sasar khususnya yang akan kami fokuskan hari ini iaitu kumpulan wanita. Pemerkasaan ekonomi wanita, semua ini akan kami bicarakan dalam Bual Bis seketika nanti. Sebelum itu kita ikuti dahulu perkembangan pasaran. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi mengambil petunjuk daripada penutupan dagangan di Wall Street yang kukuh Jumaat lepas. Manakala ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari dagangan pertama Minggu Belanjawan 2025. Ia didorong keyakinan bahawa kerajaan dijangka mengekalkan disiplin fiskal dan memastikan defisit fiskal di bawah 4% daripada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tahun depan. Untuk itu, kita tinjau pergerakan ringgit diikuti komoditi dan senarai harga barang keperluan untuk barang-barang yang terpilih hari ini. Menangani ketidaksamaan janda, mencapai keseimbangan keluarga serta jaminan kesejahteraan mental antara inisiatif pemerkasaan wanita yang diharapkan dalam Belanjawan 2025. Ia penting mengambil kira hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dengan keluarga yang berdaya tahan sejajar dengan matlamat SDG 2030 iaitu keterangkuman dan kesaksamaan jantina. Untuk mencapai matlamat berkenaan, sokongan terhadap kesejahteraan fizikal dan mental wanita adalah penting dan perlu diberi keutamaan. Justru kepentingan sistem sokongan dalam menjaga kanak-kanak dan memperkasakan wanita amat penting. Kami pada tahun 2021 kita suggestkan government fikirkan pasal universal child benefit ataupun manfaat kanak-kanak sejagat. So maksudnya macam manfaat ni dia boleh bagi kepada macam ibu bapa tapi khusus kepada anak-anak tu lah. Mungkin saya boleh cerita background sikit kot. Kalau kita tengok macam apakah program-program bantuan kerajaan, program tax relief semua, kita untuk yang berpendapatan rendah ni dia dah dapat bantuan. So contohnya macam sumbangan tunai rahmah, bantuan kanak-kanak JKM. So kalau awak berpendapatan rendah, awak boleh qualify untuk bantuan ni. Untuk yang berpendapatan tinggi, awak dapat juga macam pelepasan cukai. So contohnya macam SSPN, breastfeeding punya equipment ataupun you hantar ke daycare center. So benda tu dah ada. Dan lagi tinggi pendapatan awak, lagi banyak awak boleh mendapat manfaat daripada tax relief ni. Tapi apa yang kita tengok untuk yang middle ni, yang M40 ni, dia punya bantuan tu masih lagi tak ada. Bukanlah tak ada, ada. Tapi macam terbatas
terbatas lah. So ada setengah program tertentu je yang boleh memberi manfaat kepada diorang. Jadi salah satu caranya adalah bagi Universal Child Benefit ni, maksudnya awak income mana pun awak akan dapat manfaat tu. Cadangan kami, jadi contohnya macam dia macam tunai rahmah, tapi kalau tunai rahmah dia kan macam 2 kali 3 kali setahun. Tapi bantuan kanak-kanak ni dia boleh bagi bulanan. Dan benda ni bukanlah benda yang mengejutkan. Macam kita tengok negara macam Mongolia ataupun South Africa ataupun yang macam UK semua tu memang kita biasa dengar lah kan. Tapi maksudnya program ni bukan terhad kepada negara berpendapatan rendah sahaja. So it is something that we can consider lah for Malaysia. Jadi salah satu cadangannya mungkin adalah untuk satu mengutamakan penjagaan kesihatan mental. Jadi ini bermaksud kita meningkatkan dana untuk kesihatan mental terutamanya di komuniti, sebab recovery is in the community. Jadi saya harap kita dapat meningkatkan dana. Keduanya, sebenarnya komuniti ada peranan yang besar. NGO dah pun berada di komuniti. Kami boleh menjalankan usaha-usaha ini, tetapi kami bukan saja memerlukan dana, tetapi memerlukan dana yang tidak terhad kepada hanya menjalankan program, tapi untuk membayar sewa, membayar gaji seperti orang lain. Jadi kita mengharapkanlah dana-dana sebegini, dan juga untuk peningkatan dana itu, sebab selama ni bila kita melihat kepada belanjawan hanya satu biasanya standard 1.2% daripada bajet kesihatan diberikan kepada kesihatan mental, di mana majoriti dana ini diberikan kepada institusi kesihatan mental. Yang 4 masih teguh berdiri, tetapi kita kena fahami recovery is in the community. Hargai ourselves and care for yourself. So yes, kita nak buat banyak untuk orang yang kita sayang, but take some of that to also sayangkan kita diri sendiri, from the segi of physical, mental, emotional. So don't always like padamkan everything. Tak apa, saya telan everything. So sayang diri sendiri juga. Yeah, and invest in that one. I mean, the tax relief will be good because it's just like when you have first baby, second baby, government gives some tax relief, right? So this will help them to drive more baby and help them to maybe focus more on the postnatal care for in-person individual health. I have customer who doesn't want to have baby earlier on. They come in, they have their first confinement here, and they told the husband, I think I can have second baby as soon as we come back here. So it's so I think it become a necessity lah. And and it's really affecting personal health. Yeah, so and they need help because actually maybe I would say our mother-in-law are all modern women. We don't know. I think if my boy having a baby, I don't know how to teach. I mean, okay, different. I'm in this industry, but maybe in general we don't know how to take care baby anymore. So you need people like professional help, and who they go for. So actually, if government can also give more support on this section and make it maybe more affordable, actually, like having different training on different specialists on this area, where I'm being happy with you, will be happy to help, then it will be more accessible to a lot of people. Tahun lepas, Kerajaan Madani menerusi Belanjawan 2024 melaksanakan beberapa inisiatif wanita, termasuk galakan cukai bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 60%. Lebih banyak perkongsian mengenai pemerkasaan ekonomi wanita menjelang Belanjawan 2025 yang akan kami bawakan dalam Bual Biz petang ini. Kita akan bersama dengan panel undangan di studio seketika nanti.
Wanita bukan sahaja memainkan peranan penting dalam institusi keluarga, malah menyumbang secara signifikan untuk pembangunan negara. Peluang sama rata kepada wanita bukan sahaja mampu memberikan kesan positif kepada ekonomi, malah mempunyai impak besar kepada kesejahteraan masyarakat. Apa mungkin inisiatif yang perlu diberi keutamaan dalam memperkasa ekonomi wanita, terutama menjelang pembentangan Belanjawan 2025? Untuk perbincangannya Bualbis hari ini, kami bersama panel undangan di studio, Timbalan Pengerusi 2 Yayasan Kepimpinan Wanita WLF, Datuk Zunaidah Idris. Datuk, selamat datang ke BIS Malaysia, Datuk. Terima kasih to BIS Malaysia kerana jemput saya. Terima kasih menerima undangan kami juga. Ini waktu yang cukup cantik untuk kita nak bercerita mengenai bagaimana awalnya wanita itu diterima dalam ialah tenaga buruh negara. Tapi pada awal tadi kita ada dapat beberapa perhatian atau pandangan bagi mereka-mereka sebagai mereka yang telah pun berada dalam tenaga buruh negara, tentunya khusus golongan wanita. Antaranya mereka mahukan satu penjagaan anak-anak yang lebih mahir. Adakah itu satu yang ditekankan dalam WLF, Datuk? Okey. Ini pendapat bukan saja WLF, saya rasa wanita di luar sana memang apabila kita melihat wanita yang berkerjaya, antara faktor yang menjadi kekangan adalah keseimbangan. Mereka bekerja tapi pada masa yang sama dia juga bertanggungjawab di atas menjaga keluarga. Jadi adalah penting andai katakan ada pusat penjagaan anak yang berkualiti ataupun yang mampu untuk kebanyakan rakyat Malaysia. Jadi ramai yang dapat bantuan dari segitu. Jadi apabila mereka mau masuk kepada bekerja, itu tidak menjadi satu faktor yang penghalang untuk mereka berkhidmat ataupun bekerja dan terus bekerja selepas melahirkan anak pertama, especially kalau anak pertama. Selalunya apabila untuk wanita ni, kalau itu adalah anak pertama, dia punya emosi dan dia punya family tie itu very rapat tau. So jadi kalau andai katakan ada pusat penjagaan anak ni yang berkualiti di mana mereka tidak perlu risau. Maknanya nak pergi kerja, nak sambung kerja, dia tahu anak dia selamat dan terutama untuk mereka yang mungkin sudah bertahun mengharapkan mendapat anak pertama. Itu antara kekangan. Jadi of course saya sambut, memang saya setuju sangat-sangat. Saya merasai perkara itu sebab saya baru melahirkan tahun lepas dan anak pertama saya, apabila kita nak kembali kepada dunia pekerjaan tu, kita juga rasa risau keselamatan anak tentunya, di mana kita letak, di mana mereka yang bertanggungjawab, adakah mereka mahir untuk mengawal situasi sekiranya. Yalah, kita tahu anak-anak yang dijaga pun lain-lain anak, lain-lain juga perangannya. Okey, kita kembali kepada tajuk dari segi bagaimana Datuk rasakan hari ini penerimaan negara kepada tenaga buruh khususnya kumpulan wanita, Datuk. Pada pandangan saya memang ada peningkatan, actually sebenarnya cantik, peningkatan buruh wanita di dalam ekonomi Malaysia ni meningkat. Mungkin dulu bawah daripada 54%, sekarang pada hari ini angkanya adalah 56.2%. Akan tetapi masih kurang kalau berbanding dengan tenaga buruh lelaki. Because tenaga buruh lelaki adalah 80% yang bekerja dan wanita hanya 56. Lebih cantik kalau boleh dinaikkan 60 ataupun 70. Sebab kalau kita tengok dari statistik, wanita dan lelaki sebagai rakyat Malaysia 50-50. Betul, 15 juta. Jadi kalau andai katakan dari segi labor participation untuk wanita itu boleh ditingkatkan lebih cantik. Tapi bagaimana untuk ditingkatkan, kita boleh bincang lagi bagaimana apakah yang boleh membantu untuk wanita-wanita ini boleh lebih berkecimpung dalam dunia pekerjaan, usahawan ataupun industri-industri yang lebih luas di Malaysia. Okey, kalau ikutkan kepada sasaran ekonomi madani untuk menyasarkan 60% tenaga buruh wanita. Mungkin dari pandangan WLF juga ada sektor-sektor yang terpilih untuk merealisasikan 60% ini, Datuk. Kalau kita tengok dari segi industri, sekarang ni kecimpungan wanita ni lebih pada pendidikan, kesihatan, mungkin juga industri kreatif. Tapi kalau kita tengok
daripada industri, for example oil and gas, ataupun teknologi. Di situ banyak kekurangan partisipan wanita di dalam industri itu. Lebih cantik andai katakan kalau ada orang kata program ataupun latihan actually fokus kepada industri itu. Saya nak kongsi, I'm one of the advisor of MyWe. MyWe is Malaysian Women in Energy. Mereka actually telah ada satu inisiatif di mana dia mula menggalakkan wanita-wanita ataupun student, ladies, girls lah, daripada universiti, institusi tinggi, di mana dia mula actually menjinakkan dan mendapat ilmu dan pengetahuan mengenai industri oil and gas dan juga teknologi. Jadi ini adalah antara cara-cara di mana kita boleh menggalakkan lebih ramai wanita berkecimpung di dalam industri yang kekurangan wanita. Tapi of course, even kalau kita katakan kesihatan, mungkin dia nampak tinggi sebab kebanyakan daripada level sokongan. Maknanya nurse ataupun sister instead of doktor itu sendiri. Jadi untuk kita menaikkan angka itu, kita mesti melihat bagaimana actually dasar ataupun polisi dalam kerajaan itu sendiri untuk menyokong, untuk mengadakan sokongan supaya apabila wanita ni bekerja, kesihatan, keselamatan, terutama doktor, kalau dia bekerja sampai malam, apakah dasar-dasar dan polisi hospital itu sendiri untuk menjaga keselamatan wanita yang bekerja. Betul. Terutama kalau dia kena balik malam, ataupun nak parking, berapa jauh daripada tempat parking ke tempat bekerja. Jadi faktor-faktor ini semua mesti ditengok dengan lebih kemas. Perlu disesuaikan ikut industri tertentu. Datuk, kalau ikut kata orang dulu ialah perempuan belajar tinggi-tinggi pun sudahnya ke dapur. Tapi itulah kreatifnya wanita hari ini, walaupun di dapur juga boleh menjana pendapatan. Ya, saya setuju. Melakukan live di media sosial dan sebagainya. Ya, melihat kepada kekreatifan ini, mungkin dari segi pandangan Datuk, adakah dunia teknologi hari ini membenarkan wanita itu sendiri menjana pendapatan mengikut kreativiti masing-masing? Definitely. Kalau maknanya kita boleh tengok dari segi teknologi, apabila dia, in fact malahan sekarang ni kalau kita tengok dari segi TikTok, penjualan ataupun e-commerce lebih kepada wanita. Tapi saya juga mahu sentuh itu, when we look at, kita katakan kita tengok pada ekonomi, it would be lebih baik andai katakan apabila kita mengira sumbangan wanita dari segi ekonomi, kita mesti juga jangan terlepas pandang pada waktu bekerja wanita di rumah. Betul. Because kita mesti tengok kalau you tak, wife ataupun isteri itu tidak buat kerja rumah, you kena ambil maid. You bayar kan maid tu. Jadi kenapa sumbangan wanita yang bekerja di rumah itu tidak dimasukkan di dalam faktor ekonomi, dimasukkan juga di dalam KDNKK negara? Pada pandangan saya kan. Jadi banyak. Jadi untuk kita, dan juga tadi kita sambung balik dari segi teknologi, of course. Tapi of course mesti ada sokongan untuk kita memberi mereka ilmu. Contoh, kita mahu support lebih ramai wanita supaya dia boleh menjana pendapatan, terutamanya untuk usahawan PKS, di mana mungkin mereka tidak ada expertise ataupun pengetahuan, mungkin diadakan lebih latihan. Jadi untuk bajet untuk 2025 mungkin boleh diallocatekan, dibajetkan untuk wanita-wanita ini mendapat ilmu dari segi digital marketing ataupun branding untuk produk dia, walaupun PKS, tetapi supaya dia boleh berdaya saing dengan mereka yang memang dah ada ilmu dalam digital marketing ataupun dari segi mereka yang berada di bandar. Ada satu juga persoalan saya berkaitan dengan kekangan mungkin mereka yang nak memulakan pekerjaan bagi wanita-wanita yang selepas wanita graduan tentunya. Bagaimana pula mereka yang tenaga mahir memulakan pekerjaan. Wanita ini perlukan sokongan dari segi psikososial dan sebagainya. Soalan itu akan saya bawakan selepas ini, Datuk. Kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Bis Malaysia.
Sedara, 4 hari menjelang Belanjawan 2025, satu waktu yang kita kira perlu untuk kita mengenal pasti apa sebenarnya kekurangan atau kekangan hari ini yang boleh diisi atau yang boleh ditampung dalam intipati Belanjawan 2025. Hari ini kita berbicara mengenai pemerkasaan ekonomi wanita. Kita masih bersama dengan Datuk Zunaidah Idris, Timbalan Pengerusi 2 Yayasan Kepimpinan Wanita WLF. Kalau kita cakap berkenaan WLF, ini satu yayasan yang akan sentiasa mengenal pasti apa yang diperlukan kumpulan wanita. Tentunya isu saya juga berkaitan dengan apa kekangan hari ini yang dihadapi wanita hari ini. Dari segi mereka sebagai graduan untuk mencuburi tenaga buruh, adakah dari segi pasaran tenaga buruh itu juga susah atau sukar untuk wanita, Datuk? Okey. Dia ada, kita tengok daripada 3 angle yang berlainan, ya. Satu, kita tengok pada organisasi tu, polisi dan dasar dia sendiri. So adakah dasar organisasi itu, struktur dia actually memperkasakan wanita ataupun tidak. Antara contoh yang obvious, yang selalu menjadi kekangan untuk menarik wanita bekerja dalam satu adalah kita panggil pay gap. Okey. Di antara gender. Kadang-kadang memang masih berlaku dan banyak lagi di luar sana di mana seorang wanita yang berkebolehan, yang mempunyai kompetensi yang sama rata, kecerdikan, kebolehan, tetapi apabila dibayar gaji tak sama. Memang statistik menunjukkan di Malaysia overall, when we look at industry, the pay gap tu lebih kurang dalam 18% antara wanita dengan lelaki. Bukan semua, tapi kita kumpulkan semua, dia menjadi kekurangan dalam 18%. Jadi itu adalah antara faktor yang menjadi kekangan untuk wanita memilih industri yang ataupun untuk masuk bekerja. Pasaran yang besar juga. Second is we also have to look at the policy dasar itu sendiri dari segi opportunity untuk kenaikan pangkat. Contoh, adakah dia bagi sama rata ataupun apabila ada satu peluang untuk kenaikan pangkat di pucuk pimpinan lebih tinggi, adakah dia diberi pada wanita ataupun dia ada diskriminasi, they prefer to have a male gender lelaki untuk mengambil kedudukan sebagai pucuk pimpinan. Contoh, jadi ini adalah antara faktor-faktor yang menjadi kekangan. Dan juga macam saya share tadi earlier, sebagai seorang wanita kita bekerja sama 8 jam 9 jam sama dengan gender lelaki. Tapi apabila kita balik rumah, kita ada tanggungjawab lain. Ya, betul. Jadi di situ juga menjadi satu kekangan sebab tidak ada, orang kata, kolaborasi antara family. Ya. Tak ada sokongan. Jadi itu adalah juga antara faktor. Makna faktor yang menjadikan kekangan sebab wanita yang nak pergi bekerja ni dia fikir 2 kali. Siapa nak jaga anak dia, siapa nak jaga keluarga dia. Pejabat, penat di rumah. Ya, saya. Jadi andai katakan, kalau kita boleh ada kempen di mana kekeluargaan ambil tanggungjawab sama rata di antara wanita dan lelaki. Jadi that thought of mengatakan, okay, kalau I pergi kerja, I balik, saya akan dapat sokongan daripada family itu sendiri. Dan of course macam sekarang tak berlaku lah. Dulu macam kadang-kadang position tu dia ada specified, dia kata dia untuk lelaki atau wanita. Tapi alhamdulillah itu telah berubah. Antara faktor lain yang juga menjadi kekangan dalam untuk wanita meneruskan adalah dia tak ada policy untuk safety ataupun untuk gender equality. Dia ada memperkasakan kesamarataan antara wanita dengan lelaki. Jadi faktor-faktor ini saja macam kita bincang tadi, dasar itu sendiri penting. Betul. Culture itu sendiri penting. Makna budaya kita di rumah ataupun daripada kita punya background juga memainkan peranan untuk menjadi kekangan untuk wanita untuk meneruskan bekerja ataupun memilih sektor macam tadi kan. That's why at the end of the day masih pergi kepada pendidikan. Betul. Masih ramai wanita pergi pada kesihatan sebab mereka rasa itu terjamin kerana sudah ada struktur yang lebih safe environment. Boleh jadi halangan daripada polisi seperti yang Datuk katakan. Halangan itu juga boleh terjadi di kalangan keluarga itu sendiri. Ya, sendiri. Okey, kalau kita nak berbicara mengenai apa mungkin mereka sebagai wanita
walaupun penjawat awam atau mereka yang berada di swasta. Apa sebenarnya keistimewaan yang boleh kita berikan bagi mereka yang menggajikan wanita? Adakah ia diambil posisi oleh kerajaan hari ini atau mungkin boleh jadi cadangan Datuk juga? Okey, memang saya nak cadangkan dia sebenarnya banyak kelebihan untuk organisasi yang mana mengambil wanita sebagai pekerja ya. Satu, dia actually akan memberi pandangan orang luar bahawa company ini akan bertahan lama because dia sustainable sebab dia ada gender diversity dari segi pemikiran, dari segi diversity kebijaksanaan daripada latar belakang. Kita mesti faham sebagai seorang manusia ya, personality kita berlainan. Jadi apabila kita ada golongan ataupun pekerja yang datang daripada latar belakang yang berlainan, jadi apabila dia membuat satu keputusan, dia membuat satu keputusan yang terbaik. Jadi untuk pekerja ataupun orang di luar pandangan kepada syarikat yang ada sama rata pekerja wanita, dia already memberi satu orang kata image yang baik kepada company itu sendiri. Jadi untuk pekerja baru, terutamanya generasi baru, most of them memang diorang menengok kepada company itu sendiri sama ada mereka sokong kelestarian ataupun gender diversity. Jadi itu akan menjadi pilihan utama pekerja-pekerja baru, terutamanya generasi-generasi baru. This is some of the good qualities lah kalau kita tengok. So selain pada tu, apabila company itu sendiri mengambil pekerja wanita, kita tahu ya wanita ni dia detail. Apabila dia boleh actually menyelamatkan organisasi itu daripada orang kata tersasar dari segi dia punya keuangan ataupun dari segi dia punya mungkin ada masalah yang dapat dibantu oleh pekerja wanita itu sendiri, because we have seen a lot even world level dekat di global, di luar sana actually banyak syarikat-syarikat apabila dia identify red flag, normally yang identify semua board of directors wanita. Red flag itu memang kita akan sensitif sikit Datuk. Kita akan mengenal pasti kenapa ini begini. Persoalannya sentiasa kita akan tanya kenapa. Okey, kita nak libatkan juga perbincangan kita dalam sektor atau industri TVET. Kita tahu itu industri satu yang memerlukan tenaga kerja yang mahir. Ialah kita tahu dalam bidang ini juga kalau dahulunya mungkin kata ini satu sektor yang sukar untuk wanita ceburi dan banyak kalangan lelaki sahaja. Apa mungkin penglibatan wanita dalam TVET boleh dicadangkan Datuk kepada kerajaan untuk memudahkan pelibatan wanita ini dalam industri ini? Boleh. Secara ringkas Datuk. Of course. Untuk itu kita balik-balik kepada orang kata training. Adakan dana untuk memberi peluang kepada wanita di sana yang mana berminat untuk berkecimpung dalam TVET. Dan TVET ni janganlah, mungkin kita boleh tengok kepada TVET yang berdaya saing. Janganlah bila kata wanita je buat bunga, bila wanita je buat kerepek, why not kita actually bagi sokongan kepada wanita juga untuk involve dalam orang kata TVET yang berdaya saing. Contohnya they can have a workshop, wanita itu sendiri menjadi owner untuk sebuah workshop contoh. Jadi kita mesti ada kempen berluas-luasan satu Malaysia untuk mengatakan TVET ini untuk semua sama rata, bukan sebab gender, bukan hanya untuk lelaki. Kita perlukan kesamarataan gender kerana kita faham perbezaan gender itu akan memberi satu impak yang buruk dari segi bagaimana perhatian negara luar, global tentunya kepada negara kita. Itu waktu yang kita ada Datuk. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Zunaidah Idris, Timbalan Pengerusi 2 Yayasan Kepimpinan Wanita WLF untuk perkongsian yang diberikan. Saudara, segmen Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah seketika nanti. Assalamualaikum, salam di Semadani.